المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada yang terhormat pengurusi surau Jumaat An-Naim yang saya kasihi, pada segenap asatizah para alim ulama, para masyayikh di Masjid Mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat afizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kitab Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatul Islam karangan Al-Hafiz As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 22. Al-hadithu al-khamisu, hadis yang kelima. Ulumul haqa'iq la yunkiruha illa al-maghruruna. Ilmu-ilmu hakikat tidak mengingkarinya melainkan mereka yang tertipu. Ini adalah yang judul dia pada kali ini. Jadi ini menjawab isu orang yang kata mana boleh Islam ini ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, tidak ada istilah ilmu makrifat. Kita tidak menolak, bukan kemungkinan, tapi wujudnya orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang tidak ada ilmu baginya, tapi merapu kata dia mengajar ilmu hakikat. Dia kata dia mengajar ilmu ma'rifat, tapi dia tidak memiliki dasar pegangan maupun hujjah, dan juga tidak memiliki asas yang kukuh di dalam syariat, di dalam akidah, di dalam ilmu tasawuf itu sendiri. Dan orang seperti ini kita tolak. Untuk menentukannya diperlukan kepada muqabalah, interview. Maka sebab itu ada jilsah turuk sufiyah. Bila orang tu datang tu, kita selidik dia satu persatu dalam keadaan terbuka. Kalau dia betul-betul yang alim, yang berilmu, ada hujah, maka kita kena iktiraf dia. Tapi kalau dia merapu, kita kena tolak dia, contoh dia. Tapi ada pula golongan yang menafikan sama sekali. Dia kata tidak ada istilah ilmu hakikat, tidak ada istilah ilmu ma'rifat, tidak ada istilah tasawuf. Yang ada adalah Al-Quran dan Sunnah. Itulah syariat, khalas. Seolah-olah ilmu hakikat itu tidak ada di dalam syariat itu sendiri, tidak ada di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk menjawab perkara ini, Sidi Abdullah menyebutkan tentang hadis kelima, iaitu hadis membahaskan tentang ilmu-ilmu hakikat yang tidak ada mengingkarinya melainkan mereka yang maghrur. Maghrur itu maksudnya apa? Tertipu. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi ka hayatil maknun la ya'lamuhu illa ahlul ilmi billah fa idza nataqu bihi lam yunkirhu illa ahlul ghirrati billah. Artinya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebahagian ilmu itu seperti keadaan permata, tidak dapat mengenalinya melainkan mereka yang mengenali Allah, al-arif billah. Apabila mereka berbicara mengenai ilmu tersebut, maka tidak ada yang akan mengingkari melainkan mereka yang tertipu berkenaan Allah. Melainkan mereka yang tertipu berkenaan Allah. Illa ahlul ghirrati billah. Ini dia. So ini ada satu hadis, cuma kat sini ditakhrij menurut Sidi Abdullah
Rawahu At-Tibsi fit Targhibi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tibsi di dalam kitab At-Targhib. Kalau footnote yang diberi di sini, auradahu Suyuti fil lali al-laali al-masnu'ah fi ahadis mawdu'ah. Jadi Imam Suyuti masukkan hadis ni hadis palsu. Tapi menurut Sidi Abdullah, hadis ini diriwayatkan oleh Tibsi dalam Targhib. Mungkin juga palsu, wallahu alam. Jangan buat keputusan dulu. Boleh disambung. Wa rawahu ad-Dailami fi Musnadil Firdaus. Menurut Sidi Abdullah Al-Hafiz Al-Ghumari, dia kata hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Dailami di dalam Musnad Firdaus. Kalau di dalam footnote dia kata betul ada, iaitu muka nombor 799. Dikomentari oleh Sidi Abdullah bin Sidi Ghumari, wa wa hadisun dhaifun. Menurut Sidi Abdullah Al-Hafiz, status hadis ini lemah, dhaif. Sebab itu kita jangan terlalu melatah. Oh, imam ni kata maudhu'. Dah, imam ni kata maudhu', palsu. Tak boleh. Sebab imam-imam tu pun tak maksum. Kan? Kita pun dah kata tadi, dia orang duk selalu kata sampai Imam Syafi'i pun tak maksum. Kita nak kabur. Ulama yang selain Imam Syafi'i pun tak maksum. Lebih-lebih lagi yang datang kemudian. Cuma kita hormat ijtihad mereka, bukan mereka salah. But give some credit or respect. Di mana benda ini khilaf tak? Khilaf. Sama saya juga, saya Syafi'i. Saya belajar di Maghribi, mazhab dia Maliki. So, saya iktiraf ini khilaf. Mazhab Maliki, ini mazhab Maliki. Dia ada hujah, Saya ada hujah. Saya tak boleh kata, hujah Maliki ini tak betul. Saya tak bolehlah nak kata macam tu, sebab Maliki ni pun ulama besar-besar juga. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. So it's not my place untuk melakukan seperti itu, melainkan mungkin perbahasan sesama para pelajar, murid yang memang pakar. Kita cuba untuk memahamkan satu perkara, melakukan tajrih, rajih, marjuh, itu bab lain. Itu sudah bab akademik yang kita bahas dalam kitab-kitab. Tapi kalau kita mengomentari ulama tersebut, kita iktiraf. So jangan cepat melatah. Sebab hari ini pun muncul budaya orang ni, bila ada jumpa hadis menurut Imam A, Mullah Ali Qari misalnya, kata ini palsu. Ni bukti dia, Mullah Ali Qari, dia sufi, dia sendiri kata palsu. Kita jangan buat fancy. Come on. Ahli hadis ni bukan Syekh Mullah Ali Qari seorang. Banyak ulama lain je. Ni. So Sidi Abdullah bin Muhammad bin Asid Al-Ghumari jauh lebih tinggi dari kita. Kerana apa? Dia hafal minimum Sahih Muslim tu. Dia hafal sanad, matan, syarah Muslim. Dia hafal. Kita ni hadis 40 tak hafal. Hadis 40 belum tentu hafal. So, you have to give some credit. Sidi Abdullah dia memang pakar hadis. Bagi dia hadis ini dhaif, lemah, bukan palsu. Kalau dhaif tu bukan palsu. Jangan ingat kata, Ustaz, tu hadis dhaif, buat apa nak amal? Pakai amal hadis sahih sajalah. Imam Nawawi sendiri kata, hadis dhaif boleh untuk diamalkan untuk fadailul amal. Fadailul amal tu maksud dia bersifat amalan. Tak buat tak apa. Buat pun tak ada masalah lah. Bukannya merusak akidah, bukannya merosakkan benda bukan halal dan haram. Ini contoh dia apa? Contoh dia mas isu ini. Dia hadis dhaif. Cuma kata Sidi Abdullah, lakinnahu yata'ayyadu bi syai'ain. Bagi dalil apa? Lalu dia kata iaitu akan tapi dia namun dapat disokong dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, ma thabata fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah aidan, yaitu yang pertama adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah juga, bahawa beliau berkata, apa beliau kata? Hafiztu min Rasulillah. Abu Hurairah kata, aku
menyimpan atau menyimpan, menjaga atau mengambil atau menyimpan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua perkara atau dua bencana. Wi'a'aini adalah dua bencana, iaitu dua jenis ilmu. Fa amma ahaduhuma yang ni dia kata, adapun yang satu lagi, sekiranya aku menyebarkannya, aku membuka satu bencana saja, maaf tu kata dia. Fa bathattuhu, aku membukanya satu sahaja. Wa ammal akharu, adapun yang satu lagi, falau bathattuhu, kalau aku membukanya, menyebarkannya, kan, bathattuhu itu menyebarkannya, kan, la quti'a hadzal bul'um, nescaya dipotong bul'um ini. Jadi dia menunjukkan ilmu ni ada dua yang dia dapat dari Rasul. Satu ilmu yang memang dia ajar kepada orang awam. Satu ilmu Abu Hurairah tak nak ajar. Sebab kalau dia ajar ke orang awam, bul'um ni boleh terputus. Dia boleh dihukum pancung, dia boleh mati, macam-macam tafsiran dia. Apa tafsiran Imam Bukhari? Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata atau menyebutkan makna bul'um. Al-bul'um majrat ta'ami wa huwa bidhammil ba'i wa fi riwayati laquti'a hadha ya'ni ra'sahu. Jadi dia kata, Imam Bukhari menyebutkan makna bul'um ialah tempat laluan makanan, kerongkoan ni, kerongkoan dia punya kerongkong, ianya dibaca dengan dhammah bul'um, di dhammah ba dia bul'um. Dalam satu riwayat dengan sebutan nescaya akan dipenggal ini, ditunjuk diri dia, maksudnya akan dipenggal kepalanya. Ni kepalaku. Jadi lalu dia kata, fadzalikal wi'a'u alladhi lam yabuthahu mahmulun 'alal ahadits allati fiha bayanu umara'is su'i min bani Umayyah wa 'alal ahadits allati tata'allaqu bi asyratis sa'ah wal malahimi fi akhiriz zaman. Apakah bencana ilmu, kan, wi'a' itu bencana ilmu yang dimaksud, yang tidak boleh disebarluaskan tersebut, itu ia diertikan kepada hadis-hadis yang menjelaskan keburukan Bani Umayyah. Kerana zaman tersebutlah Bani Umayyah menjadi muluk, lalu menangkap dan memenggal orang yang menentang dan melawan Bani Umayyah. Hadis yang berkaitan tanda-tanda kiamat, atau hadis-hadis yang berkaitan tanda kiamat dan mengenai peperangan yang akan banyak membawa korban pada akhir zaman. Sebab apa? Kalau seorang tahu bila kiamat, bila turunnya Nabi Isa AS, bila keluarnya Dajjal, bila zahirnya Imam Mahdi AS, kalau dia tahu semua perkara ini, apa yang akan terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Orang akan porak-peranda lah. Pernah tengok cerita Deep Impact? Ada cerita Deep Impact ni, salah seorang reporter ni, dia dapat kesan mereka ini tengah macam ada satu skandal. Jadi asteroid tu nak langgar bumi, tapi dia gunalah istilah lain. Orang ingat nama perempuan yang di skandal. So bila dia tanya, rupanya ia berkenaan tentang akan berlakunya Deep Impact tadi. So dia, the reporter tu yang dapat tahu, tanya. So waktu itu yang tahu benda itu benar akan terjadi, dah tak fikir dunia dah tak fikir kedai, dah tak fikir negara, yang jadi presiden tak nak jadi presiden, yang jadi ini, woi, orang yang gila harta ni, dah mula merompak sana, walaupun dah nak kiamat dah ni, kan, sanggup merompak, sanggup merogol, sanggup apa.
Ada orang yang lain, dah yang soleh, duduk je dekat dalam masjid. Kalau yang Kristen tu kononnya pergi gereja dah takut. Jadi dia, manusia ni akan jadi porak-poranda kalau dia tahu bila kiamat. Itu salah satu rahsia kenapa Allah SWT menyimpan bilakah kiamat itu hanya bagi ilmunya, hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta mana-mana manusia tidak dikhabarkan bila kiamat, sebab takut benda itu terjadi. Kalau ada orang hari ni kata, kiamat akan berlaku pada tahun 2021, 2022, 2012, dulu zaman dia dah 2012. Kita anggap jangan beli buku dia. Kalau beli ni buat habis duit. Sebab tak, nobody knows. Manusia takkan siap, mampu. Melainkan benda tu berlaku, baru tu kita tak tahu dah berlaku. Itulah fitnatul dajjal. Waktu itu dia ingat, siapa nak jadi sekaya-kayanya macam hidup ni lagi 100 tahun. Padahal dah nak dekat kiamat. Ini contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini mereka, lalu dia kata, fayunkiru dzalika man lam yu'allif tab'ahu kama hasala min mubtadi'atil asri inkar al-mahdi wa nuzul al-isa wa khuruj ad-dajjal wal mizan wa ghaira dzalika. Insyaallah mereka yang tidak biasa mendengarnya tak boleh nak menggambarkannya, akan mengingkari ilmu tersebut, seperti mana yang terjadi dalam kalangan ahli bid'ah di zaman ini ni sekarang ni. Di zaman ini, jangan, ini bukan saya cakap, ini Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari, dia karang kitab ini pada tahun 80-an, 60-an, 70-an, 80-an, lebih kurang macam tu. Waktu itu dah muncul orang-orang moden. Mungkin dia masih percaya wujudnya Allah, dia masih percaya dengan Rasul, dia percaya adanya hari kiamat, tapi dia dah tak percaya adanya Imam Mahdi, adanya Nabi Isa alaihissalam, adanya Dajjal akan keluar, fitnah Dajjal. Dia tak percaya. Sebab itu mereka mengarang kuat untuk melawan perkara tersebut. Sehingga kan Sidi Abdullah bin Sidi Al-Ghumari ni, dia kata, hadis-hadis tentang Imam Mahdi, tentang keluarnya Dajjal, tentang fitnah Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, ini hadis yang mustafid. Mustafid ni apa? Hadis sahih walaupun ahad atau hasan, bila dikumpulkan terlalu banyak, saling menguatkan, berarti dia sampai derajat at least boleh dijadikan hujah dalam akidah. Sebab itu banyak dalam kitab-kitab akidah ulama menukilkan apa? Menukilkan hadis-hadis tersebut, dan membahas tentang perbahasan, iaitu Imam Mahdi dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dia dah kata dah, waktu tu dah ada orang ingkar perkara-perkara ni, macam tak logik lah, sampai menafikan. Lainlah dengan Al-Imam Ibn Khaldun. Ibn Khaldun memang menafikan, tapi ialah kita tolak bab tu daripada dia, kita ambil yang lain. Banyak benda baik daripadanya yang kita ambil. Tak adalah kita nak hukum dia ahli bid'ah ke apa, tak. Tapi kerana mungkin itu ijtihad dia, taraf pada waktu itu sekadar itu ijtihad dia. Yang mana hadirin wal hadirah hafizakumullah, ulama-ulama menjawab isu ini dalam wal mizan, perbahasan. Gila macam di Malaysia juga jadi isu, apakah sirat itu ada, apakah ada mizan, apakah ada ni. Ini dibincang pada hari ini. Ada yang tolak. So kita jawab, ini adalah perkara sam'iyat. Sam'iyat ni ada khabar sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita iman, khalas. Ini dia kata. Sebab tu dia karang kitab, nama dia Al-Mahdi Muntazar. Tapi juga untuk menolak orang yang sikit-sikit Imam Mahdi tu, Imam Mahdi ni, Imam Mahdi. Nanti Joko bin Suparman datang, dia kata, nah, saya ni Imam Mahdi, itu pun kau nak percaya. Betul. Di Indonesia ada
Ada nama Budi Santoso tiba-tiba mengaku jadi nabi. Ada nama Joko Suparman ke tiba-tiba mengaku jadi Imam Mahdi. Kata Imam Mahdi nama dia Muhammad bin Abdullah, nama sebenar saya Muhammad bin Abdullah, cuma waktu tu kita tulis nama Joko Suparman. Contoh dia. Aduh, macam-macam boleh. Keturunan Rasul, hidung dia tak mancung ke Arab, hidung tak hidung Arab pun. Tapi mengaku saya keturunan Rasul juga. Nampak sangat macam mana nak keturunan Rasul? Nasab tak ada, apa tak ada, semua tak ada, hidung pun pesek. Kan? Tapi boleh mengaku. Hadirin wal hadirat azizakumullah. Jadi tujuan dia, Sidi Abdullah dikarang kitab tersebut, dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang boleh dijadikan hujjah. Dia tunjuk, tengok ni, kalau tak ikut hadis dan ciri-ciri ni, bohong lah tu. Bohong lah tu. Dia bagi ciri-ciri dia, apa adab dia dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa ala ma talaqahu minal asrari wal haqa'iq, dan pada apa yang didapatkan rahsia-rahsia, iaitu mereka juga dengan tergopoh-gopohnya menafikan perkara yang mereka tidak mampu untuk memahaminya, iaitu rahsia-rahsia dan perkara-perkara hakikat. Lalu allati yudayyiqu nitaqa kathirin, yang akan melemahkan banyak daripada orang untuk memahaminya. Fayubadiruna ila inkariha, maka mereka tergopoh-gopoh mengingkarinya. Thanihima yang kedua, mahwa waqi'un musyahadun, apa yang dapat dilihat dan dapat disaksikan. Fala yunkiru ulumat tasawufi wa ulumat sufiyati wa ma wahabahumullahu minal haqa'iq illa al-aghraru, yaitu apa? Tidak mengingkari terhadap ilmu-ilmu golongan sufi dan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari perkara-perkara hakikat, kecuali orang-orang yang aghrar, orang-orang yang tertipu, yaitu orang yang tertipu, terfitnah. Ashabu matami'in wal aghrad, golongan-golongan yang mencari kepentingan-kepentingan tertentu dan juga ada niat-niat yang lain. Ini. Wa mimma yusahhihu bihi al-hadis ad-dha'if inda ahli al-hadis ay yakuna al-waqi'a ala wafqihi, li'annahu laysa ba'da al-waqi' al-musyahadu, yani al-musyahadu dalilun, al-musyahadah dalilun. Jadi dari perkara yang dapat mensahihkan hadis yang dhaif, hadis ad-dhaifah, mensahihkan hadis yang dhaif di sisi ahli hadis, kena ada waqi', perkara yang berlaku itu benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataannya. Kerana ia setelah terjadi, tidaklah setelah terjadi itu kalau dapat disaksikan, mestilah ini dalil yang dah pasti. Ini adalah ketentuan. Jadi contoh dia, hadis yang dhaif kadang-kadang dengan ada beberapa asbab, ada beberapa perkara yang menguatkan hadis tersebut. Dari dhaif menjadi naik derajat, at least boleh untuk diterima. Apa? Iaitu kenyataan, waqi' dia. Memang betul-betul berlaku. Maka kita boleh anggaplah bahawa hadis ini tidak mungkin dhaif atau ada qarinah yang mensahihkannya. Buktinya hari ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Al-haditsu as-sadisu, hadis yang keenam, ilmul batini huwal ilmun nafi'u. Membahas tentang ilmu batin itu adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu batin adalah ilmu yang bermanfaat. Az-zahir wal batin. Jadi ulama membahas bahawa di kalangan sufi ini mereka juga ada ilmu batin. Apakah ini masukkan ilmu batin? Iaitu ilmu yang
bermanfaat. Maka apa dia kata? Dibawalah hadis Anil Hasani daripada Hasan, an Jabir daripada Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu ilmani fa'ilmun thabitun bil qalbi fadhaka al-ilmun nafi'u wa ilmun fil lisani fadhaka hujjatullahi ala ibadihi. Apa yang dimaksud dia? Daripada Hasan, daripada Jabir, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ada dua. Ilmu ni ada dua. Yang pertama, ilmu yang menancap ke dalam hati. Fa'ilmun thabitun bil qalbi. Iaitu apa? Ilmu yang menancap ke dalam hati, itulah dia ilmu yang memberikan manfaat. Buat diri dia baik, buat orang dia baik. Dia tahu, dia amal. Dan amalan dan ilmu yang dia tahu tadi menyebabkan diri dia baik dan membaikkan orang lain. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat, ilmu yang bukan tambah baik tapi tambah sombong, tambah riya, tambah takabur, tambah rosak hati dia, tambah merasa macam Firaun dah. Ini tak boleh. Ini disebut di sini. Ilmu thabitun bil qalbi fadzaka al-ilmun nafi' wa ilmun fil lisani fadzaka hujjatullahi ala ibadihi. Yang kedua, ilmu pada lisan. Ilmu itulah yang akan menjadi hujjah Allah kepada hamba-hambanya. Maksud dia apa? Orang yang alim duduk ke atas meja ni ceramah agama, dia sendiri tak buat. Ini yang berat. Agamawan-agamawan yang berdakwah, berceramah, memang paling berat. Kita semua takut di akhirat kelak kita akan bertanggungjawab. Kau cakap pandai, buat tak nak, kena. Ini yang kita takut. Tapi kalau kita tak isi meja-meja ni, kan orang yang merapu, tak ada ilmu yang mengisi. Mulalah menyesatkan banyak orang. Mulalah membawa fitnah dan lain-lain. So terpaksa isi. Tapi agamawan-agamawan ini juga mereka sentiasa berusaha berdoa kepada Allah, diberikan petunjuk, hidayah, dijauhkan daripada hasad, dengki, riya. Memang perkara ini sangat berat, tuan-tuan. But it's facts. Hujjatullahi ala ibadih. Lalu dia kata rawahu al-Khatibu fit tarikhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khatib di dalam kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad namanya. Wa hassanahu al-Hafiz Zakiyuddin al-Mundhiri. Al-Hafizan, sorry. Ada dua hafiz. Satu Zakiyuddin al-Mundhiri wa Zainuddin al-Iraqi. Imam Zainuddin al-Iraqi. Wa a'allahu Ibnul Jauzi, dan meletakkan ailat pada hadis ini oleh Imam Ibnul Jauzi, falam yusib, dan dia tak betul, dia tersalah. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Kerana Imam Ibnul Jauzi, dia Masya Allah, ulama hebat, ahli sunnah, kita tak ingkar pada tersebut. Dia pernah dia pernah karang kitab, ini hadis-hadis palsu menurut aku. Dia seorang al-hafiz. Sekali ada hadis yang dimasukkan tu hadis Sahih Muslim. Hadis yang masuk dalam tu hadis Sahih Muslim. Kira-kira macam mana? Yalah, dia manusia. Dia boleh tersalah seperti kita yang lagi banyak salah.
Kita ni lagi banyak salah. But at least kita dapat nampak ada ulama ingatkan, ada ulama betulkan, ada ulama ni, kita ikut ulama selesai. Paling tidak susah sangat. Benda ni khilaf, tak perlu nak berbalah. Falam yusib. Wa rawahu Abu Nu'aim, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ni yang karang kitab Hilyatul Awliya. Cuma pentahqiq kata lam ajidhu fil hilyah. Fil hilyah awliya lah maksudnya. Dia tak jumpa dalam kitab Hilyatul Awliya. Ni hadirin wal hadrat hafizahullah. Wa Dailami fi Musnadil Firdaus, dan juga Imam Dailami di dalam Musnad Firdaus, min hadis Anasin, daripada hadis Anas, bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah, dalam kitab Musnadil Firdaus. Musnad Firdaus ni salah satu musnad yang penting. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia banyak menukil daripada Musnad Firdaus. Wa hadzal haditsu awradahu Qutbuddin Al-Qastalani. Hadis ini telah meriwayatkannya oleh Imam Qutbuddin Al-Qastalani. Wa huwa qabla Al-Qastalani sahibil mawahib al-laduniyah. Qastalani yang kita maksud sekarang ini bukan Qastalani yang mengarang kitab Mawahib Laduniyah, tapi dia adalah Qastalani yang lain, Qutbuddin Al-Qastalani. Ini fi kitabihi fi tasawuf, dalam kitabnya dalam ilmu tasawuf, syahidan, dengan membawa syawahid, membawa bukti lil hadis tsabiki, bagi hadis yang telah lampau. Syahid ni maksudnya apa? Bawa penyokong atau bukti lain untuk mengukuhkan hujah di dalam hadis tersebut. Yushiru bidzalika ila anna al-ilma thabita bil qalbi huwa ilmul batin. Dia mengisyaratkan dengan perkara tersebut kepada atau pada sesungguhnya ilmu yang thabit dalam hati, itulah ilmu batin. Apa dalilnya? Bidalil hadisi, dengan dalil sebuah hadis, man akhlasa lillahi arba'ina yawman zaharat yanabiul hikmati min qalbihi ala lisanih. Dia kata apa? Barang siapa yang Allah SWT ikhlaskan, atau dia beramal kerana Allah, ikhlas kerana Allah selama 40 hari, selama 40 hari, lalu dia kata zaharat, maka hadis itu menyebutkan zaharat, maka terzahirlah yanabiul hikmati min qalbihi ala lisanih, yaitu apa? Yaitu ilmu hikmah itu akan lahir, akan keluar, kan? Yanabi, iaitu sumber-sumber ilmu, sumber-sumber wisdom. Sumber-sumber wisdom ini akan lahir dari hatinya kepada lisannya. Waqad taqaddama takhrijuhu, hadis ini telah dijelaskan riwayat atau takhrijnya di dalam kitab, di dalam perbahasan yang lampau. Dalam kitab yang sama kita dah bahas tentang hadis ini. Wa anna ilmal lisan, dan sungguhnya ilmu lisan huwa ilmu zahir, ia adalah ilmu zahir. Wa huwa hujjatullahi ala abdihi, dia adalah hujjah Allah kepada hambanya, idza lam ya'mal bihi, ketika mana dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Ini hadirin wal hadar hafizatullah. Wa in kana ilmul batin alladhi huwa ilmul qalbi nafi'an li'annahu la yahsulu li syakhsi illa ba'dal mujahadati wal amali bil ilmi zahir. Hanya saja adanya ilmu batin yang mana ia adalah ilmu hati, itu boleh memberi manfaat, akan menjadi nafi' kerana sesungguhnya ilmu tersebut tidak. Jadi ilmu batin ni kenapa dia jadi ilmu nafi'? Sebab ilmu batin ni tidak akan ada melainkan dia terhasil kepada seseorang. Dia tidak akan mungkin terhasil pada seseorang
melainkan dengan setelah dia bermujahadah. Mujahadah ni bukan solat malam sekali terus dapat, tak. Dia memang istiqamah, tidak meninggalkan ibadah tersebut. Bersungguh-sungguh, jamaahnya bersungguh-sungguh, ibadahnya bersungguh-sungguh, beramalnya bersungguh-sungguh, berzikirnya bersungguh-sungguh. Bukan sekejap-sekejap, tapi sentiasa konsisten, mujahadah. Wal amalu bi ilmi zahir, dan beramal dengan ilmu zahir. Ini idh huwa natijatuhu wa thamratuhu, kerana ia adalah natijahnya dan juga buah dia, hasil daripadanya. Itulah baru ilmu manfaat. Jadi kalau ada orang ceramah, pumpam-pumpam, tapi tak amal, ni ilmu tak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan perkara tersebut. Tapi kita manusia, kita ni tetap tidak maksum, masih melakukan kesalahan. So we need guidance from Allah SWT. Kita perlu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sentiasa berdoa kepada Allah, iaitu menambahkan ilmu pada kita. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Oh Allah, hadiahkanlah, Allah rezekikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kan? Ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an warzuqna fahman, dan berikan kami kefahaman. Idh huwa natijatuhu dha thamratuhu bi khilafi ilmi zahir, berbeza dengan ilmu zahir. Fala yuntafa'u bihi illa man ya'mal bihi, tidak ada manfaat dengannya kecuali orang yang beramal dengannya. Walaysa kullu amilin alimin amilan, dan kita tahu tak semua orang yang alim itu amil. Sebab itu ada hadis Nabi SAW termasuk orang yang paling awal masuk neraka Jahannam, al-alimu, orang yang alim, la yuntafa'u bi ilmih, yang mana ilmunya tidak bermanfaat. Ulama syarahkan apa maksud ilmu yang tak bermanfaat apa? Dia tak beramal dengan ilmunya. Dia dengan ilmu tu dia tahu, tapi dia tak buat diri dia baik, dia tak buat orang lain jadi baik, tambah merosak. Sebab itu dari dahulu ulama, institusi pendidikan tinggi zaman dahulu penuh dengan ulama-ulama, syekh-syekh, rektor-rektor yang bukan hanya pakar dalam berbagai bidang fan ilmu, bahasa Arab, nahwu sarafnya dan lain-lain, tapi juga mereka beramal dengan amalannya, menjadi guru-guru tareqah, guru-guru tasawuf. Dan bukan hanya sekadar itu, mereka memiliki zawiyah. Kalau pergi ke Fes, berapa banyak dari Masjid Qarawin, tengah-tengah tu Masjid Qarawin, kiri kanan depan tu semua banyak madrasah-madrasah, zawiyah-zawiyah, yang mana syekh-syekh dahulu banyak berada di situ. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, selain daripada mengajar di institusi tersebut. Ini waqad rawa Ibnu Abi Hatim, insyaallah kita bismillahirrahmanirrahim, sikit lagi kita sambung. Waqad rawa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi, dan benar-benar telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim di dalam tafsirnya sebuah hadis atau min tariq Sufyan Ats-Tsauri, daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu mazhab yang besar, iaitu Imam mazhab Tsauri, tapi dah inqira', dah pupus. An Abi Hayyan At-Taimi, daripada Abi Hayyan At-Taimi, ar-rajulin, dari seorang lelaki, qal, dia berkata, kana yuqalu, pernah dikatakan, al-ulama'u thalathatun, ulama' ni dibahagi tiga, teman. Alimun billahi yakhshallah, orang yang alim akan Allah, kenal Allah dan dia takut Allah. Walaisa bi'alimin bi amrillah, tapi dia tidak mengetahui tentang perintah Allah. Ada pula alimun billahi, alimun bi amrillah yakhshallaha, fadzakal alimul kamilu li jam'ihi baina ilmi zahiri wal batin.
Ada pula yang alim billah, mengenal Allah. Dia alim dengan urusan Allah dan dia takut Allah. Maka dia ini adalah orang yang alim yang kamil. Dia lagi alim dan kamil, orang yang hebat. Kerana dia mengumpulkan antara dua ilmu, iaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Wa alimun bi amrillah, dan ada yang alim dengan perintah Allah, laisa bi alimin billah, tapi tak mengerti, tak kenal Allah. Dia ahli ibadah. La yakhshallah, tapi dia tak takut Allah. Dia tak kenal Allah, dia tak takut Allah. Fadzalikal alimul fajiru. Ini namanya orang alim yang fajir, orang alim jahat. Wa innama kana hadha fajiran li'annahu lam ya'mal bi'ilmi zahir. Dia hanya saja dia ini adalah yang fajir. Kerana apa? Kerana dia tidak beramal dengan ilmu yang zahir. Wal awwalu min ulama'il batin, yang pertama dari ulama batin, wa huwa minal abrar, iaitu termasuk dari golongan abrar, li'annahu khasyallah, kerana dia takut Allah, wattaqahu, dan bertakwa kepadanya, seperti firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. InsyaAllah kita iktifak sekadar sini. Pada bulan hadapan kita masuk hadis ke-7. Sekali salah silap saya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.